السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini baca satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis berkenaan dengan al-fitan ataupun fitnah yang berlaku, musibah yang berlaku di akhir zaman. Nabi SAW, Yaumul Malhamatil Kubra, pada hari malhamah yang terbesar, hari peperangan yang dahsyat. Al-malhamah, pertemuan yang besar. Fustatul muslimin, perkemahan orang-orang Islam ataupun penempatan orang-orang Islam ketika itu, bi'ardin, di satu tempat, yuqalu laha al-ghutah, yang dikatakan tempat itu nama dia al-ghutah. Fiha madinatun, di situ ada satu bandar, yuqalu laha Dimashq, yang dipanggil sebagai Dimashq ataupun Damsyik, Damaskus. Khairu manazilil muslimin yawmaidzin, sebaik-baik tempat tinggal orang-orang Islam pada hari itu. Damaskus ataupun Damsyik ataupun Dimashq. Hadis riwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Fadail Syam wa Dimashq, kelebihan Syam dan Damsyik. Jadi penjelasan daripada hadis ini bahawa Nabi SAW menjelaskan fustat, yakni perkemahan ataupun penempatan orang-orang Islam, Yaumul Malhamah, pada hari peperangan besar. Al-Malhamah hiya al-harbul azimah, iaitu perang yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Perang besar akan berlaku. Ini semua bunga-bunga yang berlaku akan ini, semua bunga-bunga dia. Dia belum lagi yang betul-betul. Dia bunga, dia tak jadi putih lagi. Lepas bunga dia putih kan? Tak tahulah saya. Kan? Lepas tu jadi buah. Lepas tu buah ni mesti dia masak. Bila dia masak, dia gugurlah. Apa yang berlaku ni bunga-bunga. Jadi al-malhamatu hiya al-harbu al-azimah, peperangan yang dahsyat dan besar, allati takunu bainal muslimin wal kuffar, yang berlaku di antara orang kafir dan orang Islam. Islam dan kafir. Tapi kita tengok ini hakikat kan, penerimaan orang kepada Islam begitu mendadak. Hikmah daripada peristiwa Gaza, mana ramai orang masuk Islam, terutamanya di sebelah barat. Apa nak tahu tentang Islam. Dahsyat mereka ni. Tak takut mati, tak lari daripada rumah mereka. Budak-budak umur 2-3 tahun boleh berlari lagi, main di celah-celah runtuhan, main. Boleh masak roti atas batu. Kan? Tak ada pinggan mangkuk, tak ada. Jadi biasa. Pasal apa dia jadi macam tu? Dia pun nak tahu. Dia pun belajar mengkaji. Kau orang barat ni suka mengkaji. Kaji, akhirnya dia pun masuk Islam. Apa masuk Islam? Kan? Dia pun ada perasaan. Manusia kan? Yang tak ada perasaan, itulah dia Israel tu. Bangsa Zionis dia pun tak ada perasaan. Mungkin Yahudi tak macam mereka, tapi mereka ni yang paling karat hijau ni. Karat hijau ni tak boleh basuh dah. Kikih pun tak mau dah. Dia kena apa? Perancur buang buat lain. Ini dia. Baik. Jadi fustat ni asalnya, makna asalnya kemah. Dan dikatakan bagi setiap bandar itu ada fustat, ada tempat penempatan setiap bandar tu. Makna hadis ini menunjukkan bahawa hisnul muslimin, benteng orang-orang Islam, dan tempat mereka bertahan di situ, markas mereka pada hari fitan itu, zaman fitnah, musibah, bencana itu, kan, dan zaman peperangan yang besar bersama orang kafir itu, mereka orang Islam ada di situ, berimpun di situ, di Ghutah. Tadi saya Google, saya tengok Ghutah ni dia punya apa? Kan, dia dikeliling, dia macam dia mengelilingi Damsyik.
Dia mengelilingi Damsyik. Damsyik itu tengah-tengah. Dan dia kawasan dia amat subur. Air dia banyak, tanam taman subur. Jadi dia support, dia supply Damsyik tu kan. Yang supply Damsyik tu daripada makanan, buah-buahan, air apa semua, daripada Ghutah itu yang mengelilingi Damsyik. Orang Islam. Kan? Cuba kalau cari tengok Al-Ghutah, Ghin wa Ta ta marbutah. Kan bahasa tulisan dalam Inggeris saya tak tahulah macam mana. Kan? Jadi itulah dia. Maknanya ini cerita dia ringkas saya 7 minit diterangkan. Jadi maknanya hadis nak cerita huraian panjang lah. Kan? Masa itulah kan apa nama orang Islam akan berkumpul bersama dengan Al-Mahdi, bersama dengan Nabi Isa tadi untuk memerangi Yahudi dan Dajjal tadi lah. Dajjal dibunuh di Palestin. Kan? Kemudian hadis ini Nabi SAW menjelaskan apa yang akan berlaku di akhir zaman. Dan Nabi sebut nama tempat tu. Nama tu Nabi sebut. Sebelum berlaku perkara tu Nabi sebut dah. Kita pun tak tahu bila akan berlaku, tapi Nabi sebut 1400 tahun lebih dah. Ini menunjukkan dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi SAW. Bukti kerasulan dia. Dia cerita benda yang akan berlaku. Dan apa yang Nabi cerita tu memang berlaku sebelum kita pun. Ada yang berlaku sebelum kita dan yang selepas kita, yang kita belum tengok akan berlaku. Ini apa yang maknanya itulah dia apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai persediaan bagi kita lah orang Islam. Apa yang kita perlu bersedia? Ilmu, iman dan amalah. Ada ilmu, ada iman, ada amalan. Itu persediaan terbaik kita lah. Tidak macam mana kita nak menghadapi keadaan macam tu. Situasi. Kesabaran datang daripada iman juga. Tak ada iman kan nak sabar. Macam orang di Gaza tu kan. Dia pun sabar kerana dia pun ada iman. Kalau tak ada iman, tu yang bunuh diri sendiri. Tak ada iman. Mereka kalau ikut depression, mereka lagi kuat daripada kita. Betul ya? Kalau saya suka sembang pasal depression ni, saya nak jumpa orang depression tu, nak tengok. Cuba bandingkan awak dengan orang di sana. Tapi tengok mereka macam mana. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.